Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam segmen Sembang Santai Ikan Bilis. Pada video kali ini kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan sauh ataupun anchor. Sebelum saya pergi jauh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang telah sudi menonton video saya. Tanpa membuang masa, ayo kita lanjutkan lagi topik berkenaan dengan sauh. Seperti mana di bahagian satu video saya tempoh hari, saya telah terangkan berkenaan dengan sauh. Apa arti sauh, apa itu sauh dibuat dari apa, macam mana kita nak memilih sauh dan sebagainya lah. Mudah-mudahan rakan-rakan di luar sana dapat sedikit informasi dari apa yang saya telah terangkan. Okey, kita lanjutkan hari ini dengan bahagian kedua. Yang pertama, kita keluar nanti sekejap lagi, air baru saja naik. Saya akan tunjukkan tempat pertama sekali saya kehilangan sauh. Mula-mula dululah saya akan scan, nanti ada sonar sana. Saya akan tunjukkan kenapa dia boleh hilang. Lepas tu kita akan ke tengah sikit dekat kapal parking sana tu. Saya akan tunjukkan cara-cara lah lebih kurang untuk menurunkan sauh. Saya akan tunjukkan juga apa-apakah langkah keselamatan sebelum kita menjatuhkan sauh tu. Saya akan tunjukkan juga cara-cara kita nak menaikkan sauh kembali. Kalau dia ada tersangkut ke, ada kaedah dia macam mana kita nak menaikkan sauh. Lepas tu kita akan melawat kapal kapal-kapal parking sana, kapal minyak, kapal bunker tu. Kita pusing-pusing, kita tengok apa sauh dia gunakan, macam mana dia bersauh. Kita akan tengok satu apps macam mana kita mengesan kapal. Okey, kita akan panaskan enjin. Lepas tu kita terus keluar lah. Okey, kita jumpa sebentar lagi. Enjin telah pun dipanaskan. Kita lepaskan tali pancang ni dulu. Air baru saja naik Minggu ni air baru nak menyorong besar 2-3 hari lepas air mati. So sekarang air ni tak berapa besar. Dia naik pun perlahan lagi. Tukar ni, kita nak keluar ni air cetek. Tengok angin tiup kita. Kita dah sampai tempat saya pertama kali kehilangan sauh. Masa tu mula-mula lagi kan, mula-mula dapat bot, tak pandai lagi nak tanya orang, segan, sombong lah kan. Tapi ilmu tak ada, main kedah, banyak kerugian telah berlaku dan banyak pengajaran juga dapatlah. Masa tu sebelum saya memancing di luar Pulau Angsa ke pintu gedung, depan-depan ni lah saya ambil ilmu memancing dulu. Tapi kerap mancing dulu, tapi tak jauh, modal pun tak banyak pun sikit. Mancing sini siang malam sampai orang sini pun tegur. Bukan tegur marah lah, kalau botnya besar, enjinnya besar, mancing di simpang 4. Tempat ni nama dia simpang 4 Okey. Itulah kenangan saya dulu lah. Itu biasalah, nak keluar tak berani. Lepas tu dari situ kita develop lah sikit-sikit, datang keberanian. Sampai sekarang insya-Allah lah. Okey, tak apa, kita mulakan dari yang katanya kecil-kecil dulu, yang di dalam selat, dalam sungai. Lama-lama okey, don't worry. Kita tak lahir-lahir ke terus pandai kita kena belajar. Jangan malu, jangan segan, kalau tak tahu bertanya lah. Kita dah sampai, inilah tempat dia ni simpang 4 ni. Banyak juga ikan sini ni. Kenapa saya kehilangan sauh Kebanyakan orang sini dia memancing, dia selalu di tepi-tepi. Lepas tu kelakar lah cerita ni. Lepas tu ialah orang baru saya ni orang baru, tamak lah kan. Saya ada sonar masa tu. Scan sana dalam. Kawasan tu dalam. Ikan pun banyak nampak ikan memang banyak lah. Sebab bawah tu ada barang, memanglah banyak ikan bersarang situ. Diturunkanlah sauh. Bila turunkan sauh, tarik-tarik sangkut. Kawan-kawan sini selalu tengoklah
Okay, kenapa dah sangkut? Tarik-tarik putus. Itulah dia cakap, orang dah cakap situ tak boleh, situ banyak barang bawah, dah berapa banyak orang hilang sahur. Dari situ dah tahu dah. Point ni nanti saya cerita kat depan kenapa jadi begitu. Sekarang saya nak scan saja, nak scan apa kat bawah tu. Saya pasangkan sonar. Kita sekarang ada di sini. Okey, nampak tu. Sekarang ni tak dalam, tapi kat tengah sana dalam. Saya tak tahu nak adjust macam mana, nampak skrin ni macam goyang. Okey, dia dah dalam ni. Tuh, nampak tu? Dia terus menjunam tu ada ikan banyak bawah tu. Terus jatuh 5. Tu nampak ni. Ini apa benda ni? Bukit-bukit tu. Saya suspek benda ni mungkin konkrit untuk tongkang-tongkang tu. Tu ada tongkang sinilah tempat pertama sekali saya kehilangan sahur Tak jauh pun, dekat-dekat sini je. Ikan banyak Okey. Itulah cerita saya yang pertama. Kita dah tengok kawasan saya kehilangan sahur. Nanti kalau ada gambar sahur tu, saya tunjukkan gambar sahur tu. Sayang buat mahal-mahal. Yang pertama kali tu putus. Masa tu saya tak gunakan tali yang sekarang ni. Saya gunakan tali yang saya tunjuk dalam episod yang pertama tu. Tali polyester, lepas tu tak pasang rantai. Itu pasal lah. Tak pasang rantai, gunakan tali polyester tu. Bersahur pula tempat-tempat yang ada banyak kabel. Ni memang risiko tu amat tinggi. Confirm putus menyalah. Okey, kita ayuh ke tengah lagi. Okey, kita dah hampir sampai ke tempat. Kita akan buat eksperimen melabuhkan sahur. Kita cari tempat yang terlindung sikit lah. Kita menuju ke Tanjung Bakau. Tempat ni popular juga ni. Ini pun lubuk juga ni. Okay, nampak sini tenang sikit, terlindung dari angin. Kita dah terkeluar dari laluan kapal. Kita tak nak buat demo kat laluan kapal, bahaya. Okey, kita akan buat demo di sini. Sebelum kita melabuhkan sahur, apakah waktu-waktu penting yang kita selalu ambil tahu sebelum kita melabuhkan sahur? Yang pertama sekali, kita harus tentukan arah arus. Kita tak nak melawan arus. Kita kalau boleh selari dengan arus. Siapa yang dah biasa tengok video saya misi memancing ke, saya ada tunjukkan macam manakah kita nak tahu arah arus sekarang. Yang paling mudah, kita akan tengok keadaan bot rakan-rakan kita. Ataupun kalau dah tempat tu dah ada orang mancing, kita tengok bot tu arah ke mana, dia punya haluan dia ke mana, dia punya belakang dia ke mana. Dari situ kita dah dapat satu panduan lah. Kalau kat sini contohnya kapal tu, nampak kapal? Ni halus saya nampak sebab kamera saya ni tak boleh zoom. Sekarang kepala dia arah ke sana lah, ke utara. So maksud dia sekarang arus datang dari sana. Okey, yang kedua, angin juga memainkan peranan penting sebab bila kita dah bersahur, arus dah cantik tapi angin akan membuat kita berpusing-pusing. Itu memang kalut lah kalau mancing ada arus, ada angin. Macam mana nak tengok arah angin Saya ada satu benda lah. Siapa nak tengok video saya dia tahulah. Okey, ini saya punya arah angin kelakar ni, tunjuk ni. Ni tali ni, nampak? Bukan sebarang tali ni. Nampak? Angin datang dari sana. Ini anggaran berapa knot ni. Kalau saya ni 20 knot ni. Ini macam 3-4 knot lah. Okey. Ini penting tu. Kalau kapal-kapal premium ada lah dia punya apa nama benda tu arah angin tu. Kita tak ada, kita gunakan tali tu je. At least membantu jugalah. Kalau macam ni senang cerita dia. Tak jadi susah sangat. Arus arah sana. Angin pun dari arah sana. Senang je kita nak bersahur nanti. Faktor yang ketiga kalau kita ada sonar, ada yang panggil tu echo sounder pun boleh, echo sounder. Ada yang panggil juga fish finder pun boleh. Kalau ada tu senang Sebab apa fish finder ni gunanya bukan untuk tengok ikan saja Ada orang confuse nak beli ni nak tengok ikan, kan dia suka tengok ikan berenang-berenang tu. Tapi penggunaan dia lebih dari itu Yang paling penting kita nak tengok kedalaman air. Sebab kita nak bersahur, kita at least kita kena tahu kedalaman air juga Senang kita nak agak berapa banyak gas sahur kita yang akan bakal kita turunkan nanti. Lagi satu, kita nak sonar juga bawah tu. Apakah barang kat bawah tu Kadang-kadang ada kabel, ada kapal karam, ada tukun. Kita nak tahu sebab kita tak nak jatuhkan sahur betul-betul di atas tukun tu ke, atas benda-benda kat bawah tu lah. Sebab memang confirm dia akan sangkut. Tukun tu memanglah sarang ikan tempat ikan bermain. Macam reba-reba tu tempat ikan bermain. Memang situlah ikan banyak. Kita nak memancing di situ. Tapi jangan jatuhkan sahur di situ.
kita kena buat pengiraan lah. Okey, contohlah kalau tukun dulu kat sini, arus datang dari sana. Okey, kita tengok air, contoh 10 meter. Okey, kita akan pergi kurang-kurang kan. Dia ada ratio juga. Kalau ikut ratio, payahlah kerja dia kan. Kalau ikut ratio yang betul-betul nisbah dia, 1:5. Maksud dia 10 meter air, 50 meter sauh. Kalau nak ikut macam tu, panjang sangat. Tapi kita kena kaji juga. Banyak faktor-faktor dia. Panjang sangat nanti takkan nak turunkan air 10 meter, nak turun 60 meter. Tapi dari segi basic dia, lagi jauh kita lepaskan tali sauh tu, sauh kita akan lebih stabil. Memang betul lah tu. Tapi macam kita macam ni nak turunkan habis-habis semua kan payahlah sikit. Kita buat anggaran lah. Kena baca catat air juga. Penting catat air ni. Siapa yang turun ke laut mesti at least tahu baca catat air. Masa air laju ke, masa air perlahan. Ada faktor juga kita nak menurunkan sauh tu. Agak-agak cukup rasa lah. Tapi konsep dia, lebih tali yang kita bagi tu, kita lepas ke tu, sauh kita dia akan lebih stabil. Sebab kalau di dasar tu, tali dia akan dengan rantai yang akan goyang lah kalau di alun arus. Dah dapat point apa yang nak kita considerkan sebelum bersauh. Ini benda-benda basic lah. Mula-mula ni nampak macam susah, tapi lama-lama benda tu tak ada hal lah, kacang je lah. Okay, kita agak-agak, kita tengok-tengok, lepas je. Jangan pening-peningkan kepala kita, laut ni sempoi-sempoi ya. Sempoi-sempoi tapi faktor keselamatan tu dia ambil kira jugalah. Sebelum menjatuhkan sauh juga, ada juga faktor-faktor keselamatan yang kita perlu ambil. Kalau orang tak biasa, jangan suruh dia jatuhkan sauh. Kita ajar dia dulu, tengok kita jatuhkan sauh macam mana. Kalau dia nak cuba pun kita guide dia lah, kita bagi dia tunjuk ajar. Takut datangkan bahaya. Nampak je mudah, tapi kalau kita tak betul-betul, bahaya benda ni. Kita nak jaga keselamatan di laut ni, hospital jauh. Saya akan cuba berlabur di sini. Bila kita dah ada sini, kalau keadaan laut tu, panas kan. Sekejap, kita selipar sekejap. Lantai ni panas ni. Aduh. Okey, kalau sauh tu duduk ke depan, kita pelan-pelan angkat dia. Tak perlu jatuhkan dari depan Bawa lah ke tengah sini. Sebab position boat, lagi depan kita pergi tu, lagi dia mempas Kat sini pun kita boleh turunkan sauh. Dia letaklah pelan-pelan, bocor lantai. Dah sampai sini, sebelum kita turunkan sauh, tali anak mesti pasang Okey, sebelum tu saya terlupa pula. Masa mengangkat sauh ni pun dari atas tu. Okey, kalau keadaan menggoyang-goyang, tak payah berdiri pun tak apa. Mengangkat berlutut sikitlah. Okey, yang ni. Ini orang selalu ni. Orang selalu baling sauh. Dibaling terus. Okey, yang ni. Okey, ni depan sekali nampak. Ni tong. Ekor pari yang saya dah tunjukkan hari tu. Ini mesti keluar ke sini Mesti lepas ke main line lah tali sauh. Ada juga bila turunkan sauh, dah turun dah. Tapi ini tersangkut. Ini akan tersangkut, sauh kita terapung je lah. Dia dah jatuh dah, tapi dia terapung Okey, ini pastikan masuk ke sini. Macam kita dah tahu lah, benda tu dah ready dah tadi. Kalau boleh, kawan-kawan kita yang nak menurunkan sauh tu, masuk. Kadang-kadang saya jugalah, kalau saya tak confident, saya tak akan turunkan. Kita tak nak bagi kawan kita yang ada masalah sakit pinggang ke, ada slip disc ke, ada masalah jantung ke, tangan baru lepas baik dari patah ke, kita suruh dia turunkan sauh. Nanti risiko pada dia nak turunkan sauh biar orangnya betul-betul fit Semua dah ready tu. Tapi kita dah hanyut balik hanyut ke laluan kapal tu buaya merah, tu buaya hijau. Saya bawa bot balik ke sana Okey, lagi satu lupa nak cakap kalau boleh kita tak boleh tak naklah menurunkan sauh di orang menagan orang pasang jaring ke. Nanti memang sauh kita tersangkut dengan dia punya jaring, dengan dia punya tagan. Memanglah kita boleh heret dia punya tagan, tapi tak naklah rosakkan rakan-rakan nelayan pesisir kita punya barang Okey, kita dah sampai kita nak turunkan sauh. Cerita-cerita hanyut. Kita tengok air berapa sini. Kita di Tanjung Bakau tak ada ikan. Ikan tak ada. Tak ada apa-apa Ini semua lumpur lumpur. Bawah cantik. Cun, air 17.6. Okey, tekong dah luruskan bot dengan arus. Okey, dia cakap jatuhkan sauh. Kita pun standby. Ini dah masuk. Pastikan tali juga Okey, tali kita ni dalam ni. Dia tak berbelit Tali cantik dan berikat tu di ujung dia tu. Nanti tak ikat, baling-baling semua terus hilang terus. Habis. Ini dah ready. Okey, ini tali dah masuk.
Okey, angkat balik baik. Tengok ada benda yang tersangkut tak, takut tersangkut sini ke, sebab dia ni benda ni kan boleh sangkut ni. Dah siap, baling je. Dah let go je. Macam ni. Macam ni tak mau. Baling je. Tak payah baling tong sekali tong tu kemudian kita jatuhkan je. Jangan kena bot jatuhkan je. Nak baling tong sekarang pun boleh. Baling je lah tong. Dia dah lekat dah lekat tu, ni demo aja Selalu kalau dah lekat tu, tekong boat akan reverse lah. Pasti kita dapat position lah. So hari ni kita demo saja. Kita bagilah lebih sikit. Tadi 17 meter agak dalam Dah siap. Kita ikatlah ke depan ni. Kita ikat. Okey. Sekarang boat kita dah dapat position dia. Dia dah mula pusing So kita dah pun pusing, tengok dia arah ke depan. Okey. Sebab arus datang dari sana. Ikat. Ini susun balik. Okey. Okey. Selesai menurunkan sauh. Kita dah bersauh air 17.7, no fish. Ada 2-3 cerita saya nak beritahu sini. Untuk panduan je lah, rujukan ke apa ke. Ni berdasarkan pengalaman saya lah. Taklah hebat mana pun, sebab jarang keluar Tak sehebat pengalaman tekong-tekong yang hari-hari keluar, nelayan-nelayan ke yang kerap keluar ke laut. Taklah banyak pengalaman, tapi pernah mengalamilah peristiwa-peristiwa yang saya nak ceritakan ni. Saya pernah kena ribut di tengah laut. Masa tu nasib baiklah saya dengan sifu-sifu semua tengah otai-otai ke pengkalan saya tu. Memang bot dah tak boleh gerak dah. Dah tak nampak dah. Siang nasib baik siang. Tak boleh nampak dah. Kabur semua angin kencang-kencang. Dari situ sifu-sifu saya beritahu lah cara yang paling sesuai, tak boleh gerak dah. Ombak pun dah tinggi kita akan jatuhkan sauh. Sebab benda ni macam kepala angin ke ribut ni, dia tak lama. Kalau dia datang sekat satu dari depan tak masalah lah. Kita jatuhkan habis sauh, kita start enjin. Masa tu kita maneuver tau. Kita ikut ombak tapi hati-hati, tak nak kena enjin. Bukan laju lah. Just kita follow ombak punya alun tu. Sebab kita dah tak boleh gerak. Kalau tak bersauh nanti kan tak tahu ke mana. Baiklah ombak tu datang dari satu hala je. Jangan risau ni datang dari ombak 3 serangkai ni, kiri kanan tu, depan belakang, itu memang masalah. Tapi saya tak ada mengalami yang itu lagi lah. Yang ribut ombak dari depan tu saya pernah alami. Tapi itulah cara dia. Kalau nak ikut boleh ikut. Tapi ada juga orang cakap memang betul lah kaedah itu. Kalau kita di ribut tak boleh nak buat apa lagi dah. Jatuhkan sauh kita sehabis-habis sauh lah. Biar dia menjengkam ke dasar laut tu. Dan situ kita try maneuver lah. Dan berdoa je lah. Mudah-mudahan ribut tu cepat berlalu lah. Tapi kalau yang kuat-kuat ni dia tak lama. Lepas tu dia akan mula start reda, kita garau lah balik. Poin ni di situ. Kalau anda mengalami peristiwa yang sama macam saya ni, kita boleh gunakan sauh untuk menyelamatkan diri kita masa ribut juga. Berdoa dan bertawakal je lah. Itu biasalah benda-benda laut ni, benda kita mesti alami punya. Jangan takut, kita alami je lah. Yang kedua, ada juga ribut juga. Tapi kita berlindung di Pulau Angsa. Kita dah nampak dah ribut dah datang. Tahu, nasib baik ada pulau. Untung ada pulau-pulau ni. Kita boleh buat berlindung. Sama juga kaedah dia. Kita jatuhkan sauh. Tapi tak habis lah. Mungkin setengah ke, tinggal lagi 30% ke. Pulau tu, batu-batu belakang. Dalam 30-40 kaki lah. Ini bahaya juga. Itu sebab sauh kita kena kuat. Kena betul-betul melekat. Bayangkanlah kalau sauh kita tak melekat, bot kita hanya kena batu, bot akan pecah. Kita punya gearbox, enjin kena dulu. Kaedah dia pun sama. Kalau kita boleh bertahan. Kalau sauh kita tu tak bergerak, kita bertahan je lah. Kalau dia terasa dia dah bergerak, batu-batu tu hampir dah dekat dah, kaedah dia sama juga. Kita maneuver juga. Start enjin, kita main dengan ombak tu. Kita pastikan position kita tu tak kena batu kat belakang lah. Ada ikan lah. Wah, sekejap. Selingan tu. Jenah ni. Air 19. Ikan 15 tu. Kalau buat pancing tadi pun sotong sedap. Yang ketiga, situasi
di sangkar pun sama juga risiko dia. Macam saya pergi sangkar Pulau Ketam tu, saya tak tunjukkanlah kaedah-kaedah yang berisiko. Selalunya tekong-tekong yang biasa ni dia pakai selari dengan sangkar lah. Paling pancing kalau ikut arus dia terus masuk bawah, tapi bahaya. Kalau kita tak biasa, jangan sekali-sekali buat sebab bila sahur terlepas, bot kita terus menghimpit ke sangkar dan melintang. Kalau bot dah melintang, macam mana kita nak keluar dari sangkar tu? Memang bahaya. Jangan buat kalau tak biasa Itu tekong-tekong mahir saja. Saya terlupa part 1 Satu lagi masa kita bersahur. Saya terlupa nak cakap. Waktu malam kalau kita bersahur kena pasang lampu minta tolong pasang lampu, itu wajib kena pasang lampu. Lampu anchor light. Nama dia pun dah tahu, anchor light mesti dipasang. Paling tidak ada sebutir di atas. Ni anchor light ni. Okey, saya dah tunjukkan saya punya dalam video apa tu lagi. Saya dah tunjukkan apa tu anchor light. Pada rakan-rakan kita di luar sana tu, kalau tak ada yang tu, beli yang portable punya tu, yang menjaring punya tu pun okeylah. Janji ada lampu, sebab di laut tengah malam kita tak ada radar bot-bot kecil-kecil macam ni tak ada radar. Kita nak kesan apa depan kita. Kita hanya berpandukan lampu cahaya je. Kalau kita nampak lampu tengah laut tu, color putih, kuning pun okey. Yang steady, tu kita tahu kapal tu tengah bersauh ataupun bot tu tengah bersauh. Kalau boleh beli yang terang yang terang. Bahaya sebab kita bawa bot ni kadang-kadang penat tau, balik dari mancing sana sini. Bila balik, tengok ni kapal-kapal ni dengan pelabuhan ni. Semua lampu terang Lampu kapal pun terang semua macam rumah perumahan ni semua ni tau. Kalau bot-bot yang ada parking kat sini, lampu dia kecil, halus je. Mati kita tak fokus pada yang tu tau. Kita fokus yang tu, takut terlanggar. Bukan sengaja nak langgar, tapi itulah. Mati kita dipesonakan dengan lampu-lampu yang cantik-cantik, ada hijau situ, kadang-kadang lampu keren tu. Bayangkanlah kita tengok lampu, tengok-tengok tu dia. Biji bot depan kita, lampu halus je. Okey, jadi satu kesalahan kalau tak pasang lampu masa kita bersahur sebab kalau konsep di laut ni, saya ada terangkan tu hari, kita sama-sama kita tak nak diri kita dilanggar orang kita ada tanggungjawab untuk mengelakkan diri kita dilanggar, dan kita juga ada tanggungjawab untuk tidak melanggar orang So sama-sama kena bertanggungjawab. Jangan nanti kenapa kau langgar aku? Habis kau dah tak pasang lampu, kau tak nampak nak buat macam mana? Okey, pasang lampu minta tolong rakan-rakan sana. Kita di laut kena jaga keselamatan. Okey, lagi satu baru teringat. Okey, lagi satu kalau kita nak bersahur, kalau kita mancing ramai-ramai dengan rakan-rakan kita, kalau kita nak bersahur jangan bersahur di sebelah depan ni Kita contohlah, ni macam kawan kita kat sini, macam saya ni, saya tak akan bersahur depan ni sebab takut nanti dia orang terpancing kita punya sahur Kalau nak sahur depan bolehlah, jauh sikit lah, ambil lah dalam 1 km ke 500 meter, kita buat anggaran lah. Bahaya juga tau, bila dia putus tali pancing dia orang, mata kadang-kadang jig ke tersangkut dengan kita punya tali sahur kita tak sedar, tak perasan, kita tarik-tarik sahur, tarik-tarik tercucuk jari itu bahaya. Pernah terjadi pada saya tarik, tengok mata kail tersangkut tangan. Lepas tu kita tak tahulah tali pancing kita tersangkut dengan tali sahur kita, tapi bila kita tarik ada tali pancing bahaya. Wah, cantik kapal Osprey Bulkers. Lama dengan pilot boat belakang tu nampak. Tu ni pengetahuan am siapa yang tak tahu, yang belakang tu adalah pilot boat Sekarang ada mualim di atas nampak tu dia ada kibarkan bendera, tandanya ada di atas kapal tu ada satu pilot lokal kita akan bawa kapal ni keluar sampai ke Pulau Angsa. Lepas Pulau Angsa tu dia akan lepaskanlah pada dia punya kapten kapal tu lah. Dia dah lepas lah, kau pandai-pandai lah bawa sendiri. Sebab dari di pelabuhan ada pilot pilot yang bawa masuk kapal-kapal ni. Tugas pilot ni dia orang dah tahulah mana laluan dia nak masuk. Yang pilot boat yang kecil tu ikut belakang tu, nak ambil pilot tu turun lah di Pulau Angsa. Nanti kan dibawa lah balik pilot kita tu. Kapal pergilah belayar. Kita nak menarik sahur dah. Sebelum menarik sahur ada juga bahaya-bahaya ni yang kena ambil faktor-faktor keselamatan juga. Yang pertama, kita mesti tahu di manakah kedudukan tong kita tu, tong pelampung kita tu. Tong memang di depan sekarang, tali kita sebelah kanan Sebab apa saya pasang sebelah kanan sebab saya punya steering box tu sebelah kanan. So senanglah. Tiap-tiap kali saya menarik sahur, saya akan pastikan tong akan berada di sebelah kanan Dah siap? Ayo kita start enjin.
Kalau boleh, pastikan di kawasan sini clear sebab dia akan tali akan naik nanti. Tak nak ada taruh bangla kat situ, pancing ke. Tak nak benda-benda ada situ. Kalau boleh jangan duduk tepi tu juga. Okey, semua sebelah sini. Kalau tidak dilibas pancing sama ada patah ataupun terbang ke laut. Akan rugi, stella jatuh, habis. Nangis, baik, nangis. Bayangkan dah siap, nak balik dah. Tengah hasilnya lumayan. Tong pecah. Kita jalan Okey, pastikan tong sebelah kanan. Steering pusing. Susah sikit ni sebelah pegang kamera Okey, mana tong? Jangan laju sangat Okey, tong sebelah kanan tu. Okey, dia masuk bawah, kita potong dia balik. Okey. Alright. Jaga jangan ni kena tali biar ada tali tu keluar sikit, nampak. Okey. Ni terlampau perlahan ni saya heret ni. Tu nampak? Kelang kabut saya nak tarik seorang. Okey, nampak? Tali saya heret dia. Nampak Ni saja saya saja demo ni buat pusing-pusing Kalau kita nampak tong tu setengah jalan dia tenggelam berhenti dulu sebab mungkin ada tali ni terbelit. Okay, dia kena laju sikit. Okey, ini nak heret sampai mana Okey, dia kena laju, tak perlu laju sangat agak-agak. Lepas tu tali kita tu sebab tak nak taruh pancing Okey, kita akan heret dia, jangan laju sangat. Okey, nampak tu? Dia dah terapung. Tanda dia macam mana bila dah ada olak dah ada olak macam buih naik lah. Okey, buih dia punya sauh tu dengan tong kita dia dah tersangkut dah. Dia akan timbul macam tu. Okey, pastikan kalau dah macam ni dah kendur, sebab dah tahu nampak dia dah kendur tong dah tergantung. Kalau ada kawan depan kita pusing bot, dia dah longgar, dia dah kendur, senang untuk tarik. Macam ni saya tak ada orang tarik, saya kena pergi ke depan tarik tu, nampak dia dah kendur, nampak. Nampak. Saya berhentikan dulu. Lepas tu dia tergantung. Kita tarik je lah. Contoh. Okey. Mana nampak okey? Senang ni, nampak? Dah ringan dah. Kalau ada orang bawa bot seorang lagi senang. Tarik sis ni. Semongko ni. Okey, sebab dia dah pergi ke sana sebab kita lambat tarik tadi. Ini demo saja tau. Kalau betul-betul dia kena cepat. Okey, dia dah pergi sebelah sana. Okey. Nampak patut sebelah sana tapi lambat sangat. Arus dah tolak. Nak tarik ni pun ada cara Kaki kuda-kuda bisa kuat. Alright. Tu dia dah tergantung. Tarik tali. Tarik bulatan ni. Okey. Terus je. Okey. Settle. Habis kerja. Okey, kalau boleh tarik jauh sikit Jangan tarik heret bot Kesian tau. Bocor. Salah. Kalau 30 kali tarik salah bot, takut ni kebocor sebab ni tajam Ni tajam. Kalau boleh tarik jauh sikit. Taruh ke sini. Okey. Cun settle. Dapat senang kan? Lagi satu. Ni penting Kalau kita punya sauh tersangkut. Ini susah Saya bagi tips sikit Kita heret tadi, tarik ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh, depan tak boleh, belakang tak boleh. Kita dah cuba dah rentap jugalah. Tak mau juga. Okey, kaedah dia kita pergi pendekkan tali mesti ada. Kalau dua orang senang sikit.
Kalau 2 orang senang sikit, kalau seorang bolehlah, kena buat jugalah. Nak buat macam mana kan? Seorang bawa bot, kita pendekkan tali That means bila dah sampai tegak, terus ikat. Position tali tu kalau boleh tegak dengan sauh Kita tegakkan tali, selari dengan bot kat depan tu. Ikat dia tu, selari dengan bot. Betul-betul tegak dah. Dah tak boleh nak naik lagi. Pilihan takhir, berdoa dan bertawakal je lah Terentap je lah sekali. Tapi selalu dia putus lah. Tali anak akan putus. Position dia tu lagu dengan tali anak. Dia akan tap, dia akan terus naik. Itu kaedah dia. Pendekkan tali Okey, kaedah dia ingat pendekkan tali, rentak habis. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang putus tu. Beli barulah. Lagi satu sebelum tertinggal kita bila dah naikkan sauh, kita nak simpan sauh kita tu. Tali kalau boleh, kalau yang ada drum senang lah terus masuk drum dia. Okey, kalau tak ada kita macam saya punya tu, saya masukkan balik dalam box tu, kotak dia tu. Saya akan turunkan pelan-pelan lah. Kita akan gulung dia. Sebab tak nak terbelit, nanti terbelit masa kita jatuhkan masalah. Sauh juga saya selalu simpan di sebelah tepi Kenapa saya simpan sebelah tepi? Sebab bila duduk depan, macam saya cakap lah, dia akan terhentak. Lantai floor deck saya depan tu dah bocor Dulu kena sauh yang lama. Sebab yang ujung sauh tu tajam Takut lama-lama terhentak, dia makan lantai. Settle, senang kita nak gunakan. Selalu cek dia punya tali anak tu. Pastikan semua melekat, tong kita tak bocor. Kita confident nak turun ke laut, sauh kita selamat digunakan. Settle bab sauh. Mudah-mudahan dapat sikit panduan dari episod 1, episod 2. Dah faham lah sikit cara-cara bersauh. Saya nak tunjukkan satu apps untuk kita mudahkan kita melihat kapal-kapal di laut. Okey, kalau di peminat kapal terbang avionik kita ada flight radar 24 untuk kita tengok kapal terbang tu kat mana, apa jenis terbang ke mana, berapa tinggi kita tahu. Tapi di laut juga ada apps banyak apps sebenarnya. Kalau rajin godek-godek handphone tu dapat. Saya bagi satu apps dia nama dia ni Fineship banyak app lagi, tapi app ni saya suka sikit sebab dia bagi detail sikit. Kita berada di titik biru ini. Okey, ni kita di sini. Okey, ini kawasan kapal bersauh. Ini kapal dia, rajin-rajin tengok benda ni, download dekat Play Store ke. Yang merah ni kapal bunker Okey, yang berjalan tadi tu kapal apa tu? Yang berjalan tadi kita tengok warna hijau ni. Dia ada bagi detail Osprey bunker. Betul lah yang kapal lalu depan kita tadi. Tengok dia nak pergi ke mana Okey. Kawasan kapal kargo. Destination Port Klang. Using under engine. Okey. Boleh tengok sini. Apa-apa kapal Tapi kalau app yang free ni ada iklan banyak Nanti kita tengok kapal tu. Nampak dari sini tadi MK Energy 2 kapal bunker Nanti kita tengok dalam app betul tak kapal bunker tu. Lepas tu kita pusing tengok sauh dia. Kapal MK Energy 2. Betul nampak. Kita boleh tengok detail dia. Dia buat apa ni? Kapal apa ni? Kapal tanker nampak. Ship type tanker. Dia tengah buat apa tu? Add anchor tengah bersauh. Okey, yang saya paling suka ni, tengok yang ni, lupa nak tunjuk. Dia kapal dekat lekut merah tanker, hijau kargo. Yang biru kapal persiaran. Ni kapal buka tunda kita ni. Woi, banyak ni. Kat Pulau Ketam. Kapal buka tunda ni telah dipasang EIS oleh pihak Jabatan Perikanan untuk monitor mana dia pergi menangkap ikan, penggunaan minyak dia, detail-detail dia ada. Tapi ada juga yang padam-padamkan benda ni. Okey. Kita pergi ke kapal MK Energy 2 tu. Itu kita lalu, kita tengok sauh dia. Ayuh. Okey, kita menghampiri kapal MK Energy 2 Kapal ni kosong ni sekarang ni. Nampak dia terapung tinggi Kalau dia penuh dengan minyak, nampak lain hitam je. Sekarang nampak lain merah banyak, lain hitam. Nampak sauh dia. Sauh tu sebelah kiri ni standby sauh tu. Lepas tu nampak standby. Oh dia. Satu standby, satu dah masuk dalam Depan dia torpedo dia tu. Kalau dia tenggelam nampak atas je lah tu. Okay, ada alat kalau dia berpusing, kalau sauh dia terlepas macam bilis pun GPS ni boleh kita detect melalui GPS. Kita set lah berapa meter kita nak hanyut. Kadang-kadang kalau saya selalu set dalam 2 meter saya hanyut, dia akan berbunyi. Dia tahu kita
hanyut. Sau kita tak lekat, dia akan bagi signal drift di situ drift, demi kita terhanyut lah. Itu saya gunakan waktu malam kalau tidur ke, kalau hanyut dia akan berbunyi, boleh sedar lah. Sebab akhirlah rancangan kita ni, segmen sahur ni rasanya tak ada apa isu lagi lah. Mudah-mudahan semuanya dapat informasi Macam biasalah, sebelum saya akhiri video ni, saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap saya, terkurang informasi ke, terlebih kata ke, terlebih gurau ke, saya minta maaf. Sebab itulah konsep sembang santai ni, kita happy-happy je. Ibarat saya cakap, selalu saya cakap, kita sembang macam kawan-kawan. Sebelum saya akhiri video ni, saksikanlah video arcade satu video arcade dari saya semasa saya memancing di kawasan kapal parking yang saya tunjukkan tadi tu, di luar pintu kedung sana, ataupun kita panggil OPL off port limit kawasan kapal parking. Video ni telah direkam kalau tak silap bulan 12 hari. Video tu pendek saja video tu tak habis sebab ada kerosakan teknikal pada kamera. Bolehlah saya keluarkan sekarang ni. Mudah-mudahan dapat mengubat rindu kita nak ke laut tu. Okey, saksikan video tersebut. Saya akhiri macam biasalah dengan ucapan salam sayang dari saya, Azman bin Ismail. Kita bertemu lagi di lain segmen ataupun di misi memancing ke. Okey, kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, apa khabar semua? Hari ni seperti biasalah kita akan ke Paluh Pintu Gedung. Tapi hari ni mungkin kita akan pergi sebelah selatan, kita akan menutup mungkin sampai ke kawasan Kelanang. Dan bila air pasang balik, kita akan arus akan menolak kita ke sebelah utara. Dan kita akan berkemungkinan lah mengikut ramalan, kita akan sampai juga ke dumping area. Tempat-tempat yang saya nak pergi tu kita panggil kapal parking tempat kapal parking. Apa yang menariknya ni, kita akan berkonvoi antara 3 ke 4 buah bot lah. Okey, siapakah pasangan saya ni hari? Hari ni saya akan berdua saja dengan rakan sepengkalan saya ini. Orang lama juga, outai juga. Saya kenalkan kawan saya tu, dia Wak Mujir. Assalamualaikum Wak. Halo, Assalamualaikum. Mudah-mudahan Wak. Ni dia rakan saya ni, Wak Mujir Hari ni dia dah biasa juga ikut saya Wak ada 2-3 kali Ada 2-3 kali. Okey. Mudah-mudahan hari ni saya dengan Wak akan dapat hasil lumayan lah, insya-Allah Wak Sebab hari ni sampan repair kan. Sampan Wak follow kawan. Tu dia. Wak pun ada punya sampan di sana. Sampan di tengah naik sekarang dengan repair. Hari ni ada rezeki dia ikut saya. Okey. Mungkin ada yang depan tu mungkin ikut saya konvoi ni hari. Ni ketua konvoi kita Ngud. Kau depan ni. Tadi ada boya merah. Oh, pergi boya merah dulu. Okey. Kita pun nak keluar sebab air yang dah kat sini tadi, air ni tak berapa cantik. Kita nak pergi ke boya sana tukar air umpan lah. Okey, kita teruskan Okey, sekarang kita berhenti kenapa? Satu, kita nak tukar air umpan kita. Saya juga tengah menunggu rakan-rakan lain. Janji ni tadi semua akan tunggu di depan tu lah. Dah ada 2 biji bot sekarang. Kita akan tunggu lagi dalam 2-3 biji bot. Bila dah semua dah berkumpul, kita akan terus jalan. Okey. Tu ada rakan kita tu. Tergelak nampak saya tengah syuting filem. Alhamdulillah kita dah sampai di lokasi kapal parking inilah dia kapal parking kelihatan sana tu sekumpulan kapal-kapal yang tengah bersauh di depan kita ni pontun ataupun tongkang. Wak ni macam mana ni Wak? Kena ni Wak ni. Tu dia bapak tongkang ni Wak start engine sikit Wak. Kena. Okey Sekarang ni kita yang bergerak, bukannya si tongkang tu yang bergerak.
Hai, betul-betul rapat. Wak, kena ni, Wak. Start enjin, Wak. Ui, Wak. Eh. Kang. Inilah rupa ya kalau kita monotok ni. Di celah-celah kapal, celah tongkang. Kita ikut arus lah. Mana arus bawah kita. Sudah dah, kalau dah hampir sangat macam tu kita alihkan lampu kita. Bismillah. Okey, sebelum ikan makan, kita makan dulu, Wak, kan? Kena kopi O dulu. Apa ni, Wak? Keripang? Oh, sudah. Wajib lah, Wak. Makan, kita makan. Okay, kita masih lagi menunggu dan menunggu. Pokok habis dah watang lah, Wak.